Okey, yang banyak keluar dalam Raja Berperlembagaan dan Demokrasi Berparlimen adalah subtopik ini. Okey, iaitu subtopik apa? Iaitu yang di-Pertuan Agong dan Raja dalam Perlembagaan Persekutuan. Memang itu sajalah subtopik yang banyak keluar dalam soalan-soalan SBP dan juga soalan-soalan trial negeri-negeri yang lain. Memang banyak. Okey, memang banyak. Sebagai contoh yang ini. Okey, sekejap. Cikgu terdengar azan. Okey, azan Isyak. So kita berhenti sekejap, 2 minit untuk memberi ruang kepada azan sekejap ya. Okey, sekejap. Uh, menghormati azan. Okey, baik. Contoh soalan yang ini ya. Okey, iaitu daripada soalan SBP seperti ini. Okey, iaitu kalau kita lihat soalan pernyataan berikut berkaitan kedudukan yang di-Pertuan Agong dalam pemerintahan negara kita. Nyatakan kedudukan yang di-Pertuan Agong berdasarkan Perlembagaan Persekutuan. Okey, di sini kalau kita lihat ialah diberi 3 markah kat sini. Baik, terusan cikgu cakap Okey, soalan struktur ini sebenarnya soalan ini sebenarnya bagi cikgu lah Soalan ini soalan bonus tau. Soalan bonus. Kenapa soalan bonus? Kerana korang perasan tak daripada bahan rangsangan ini kadang-kadang ada jawapan dia. Ada jawapan dia. Cuba tengok betul-betul. Okey, iaitu nyatakan kedudukan yang di-Pertuan Agong. Kalau kita lihat kedudukan yang di-Pertuan Agong berdasarkan Perlembagaan Persekutuan. So, yang dilampirkan ini adalah Perlembagaan Persekutuan. Jadi, kalau kamu perhatikan betul-betul, ada beberapa poin yang kamu boleh ambil ini. Okey, yang mana satu poin dia? Boleh tak kamu tuliskan dekat Zoom chat? Okey, yang mana satu poin dia? Kedudukannya Pertuan Agong. Ya, yang pertama sekali iaitu Ketua Utama Negara. Itu satu. Okey. Ketua Utama Negara bagi Persekutuan Tanah Melayu. Yes, itu satu. Okey. So, another one. Apa lagi yang kita boleh ambil daripada pernyataan ini? Iaitu, okey, Agong yang di-Pertuan Agong. Okey, kalau kita lihat, okey, tidak boleh dikenakan apa-apa juga proceeding dalam mahkamah. Maknanya, tidak boleh didakwa. Okey, di dalam mahkamah. Okey, itu yang kedua. Tidak boleh dikenakan apa-apa juga pun proceeding di dalam mahkamah, mana-mana mahkamah. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kalau sebab kita nak cari 3 markah kan, so kita cari 3 poin. So 3 poin kat sini. Apa lagi satu? Iaitu perasan tak kat situ ada isterinya. Isterinya. Kalau isterinya dipanggil apa? Isterinya dipanggil apa? Kalau Ketua Utama Negara yang di-Pertuan Agong, isterinya dipanggil apa? Apa gelarannya? Iaitu apa gelarannya? Okey. Gelarannya ialah Raja Permaisuri Agong. Ya, Raja Permaisuri Agong. Jadi apa yang kita boleh buat kat sini iaitu Raja Permaisuri Agong juga akan menjadi apa? Akan menjadi ketua negara. Ketua Utama Negara juga. Tetapi di bahagian belakang lah. Maknanya kita boleh kata bahawa Raja Permaisuri Agong akan dilantik. Okay? Raja Permaisuri akan menjadi Raja Permaisuri Agong yang dilantik oleh Majlis Raja-Raja Melayu. Itu yang ketiga. Okay. Dan kalau katakan nak didakwa di mahkamah, boleh juga. Tetapi yang di-Pertuan Agong hanya boleh didakwa di dalam mahkamah khas. Okay. Mahkamah khas yang diadili oleh Raja-Raja Melayu. So, itu antara 4 poin yang kamu boleh ambil daripada bahan rangsangan ini. Sebab itu, kalau ada bahan rangsangan ini, kadang-kadang jawapan memang ada dalam ini. So, kamu tak perlu nak fikir banyak tentang apa jawapan dia. Kadang-kadang dah diberi. Okay. So, ini adalah berkaitan dengan yang di Pertuan Agong, iaitu soalan daripada bab yang ketiga sejarah tingkatan 5. Okay.
So ini contoh soalan dia. Selain daripada itu, kalau kita lihat, okey, soalan ini juga soalan bahagian B. Okey, yang di-Pertuan Agong mempunyai bidang kuasa yang luas dalam pemerintahan negara meliputi kuasa eksekutif, perundangan dan juga kehakiman. So jelaskan bidang kuasa baginda dalam bidang perundangan. Baik, perundangan ni maknanya apa? Okey, kita tahu kuasa eksekutif, perundangan dan kehakiman. Ini dalam dia minta dalam bidang perundangan. Yang mana satu ni cikgu? Okey. Yang mana satu ini kita akan lihat dalam dalam nota ini. Ini dia. Okey. So, ini antara cikgu fokuskan kepada ni ya. Ya betul. Kalau soalan ni memang kena ikut fakta. Tak boleh suka-suka hati ya. Memang kena ikut fakta. Okey, baik. Contohnya begini. Okey. So, kita fokus kepada kena salin ke cikgu? Tak perlu. Tak perlu sebenarnya. Tapi sebenarnya menyalin ini, okey, cikgu akan berikan poin-poin yang penting saja. Iaitu soalan juga dalam trial ada bertanya tentang bagaimana yang di-Pertuan Agong dilantik. Pernah jumpa tak soalan tu? Yang bagaimana yang di-Pertuan Agong dilantik? Pernah jumpa? Ada kan? Okey, baik. So, bagaimana yang di-Pertuan Agong itu dilantik? Baik. So, kalau kita boleh fokus kat sini, okey. So, yang di-Pertuan Agong dilantik, okey, yang di sini oleh Majlis Raja-Raja menurut kaedah yang ditetapkan dalam Perlembagaan Persekutuan dan peraturan Majlis Raja-Raja. Maknanya di sini kamu kata bahawa Agong itu dilantik oleh Majlis Raja-Raja. Itu penting. Okey, itu penting berkaitan dengan Majlis Raja-Raja itu. Dan juga kalau kita lihat satu lagi iaitu berkaitan dengan satu lagi iaitu yang di-Pertuan Agong yang kedua ni nombor 3 dengan nombor 2 ni yang di-Pertuan Agong dipilih dalam kalangan raja yang memerintah di 9 buah negeri dalam persekutuan yang ini. Nampak tak? Korang nampak ke tak nampak ni? Ni. Okey, yang ini. Okey, yang di-Pertuan Agong dipilih dalam kalangan raja yang memerintah di 9 buah negeri dalam persekutuan, iaitu Perlis, Kedah, Perak. So itu huraian dia. Okey, itu huraian dia. So dua inilah yang menunjukkan tentang iaitu bagaimanakah yang di-Pertuan Agong dipilih. Okey, yang di-Pertuan Agong dipilih melalui Majlis Raja-Raja. Itu penting. Okey. So itu dua yang kamu nampaklah. Okey. Baik. Itu berkaitan dengan bagaimana pemilihan yang di-Pertuan Agong itu satu. Okey. Yang kedua iaitu berkaitan dengan kedudukan yang di-Pertuan Agong. Ini yang penting. Okey, kedudukan yang di-Pertuan Agong macam cikgu cakap tadi iaitu sebagai ketua utama negara. Ini penting. Okey, ketua utama negara. Okey, dan juga kalau kita lihat yang di-Pertuan Agong akan menjadi punca kedaulatan, ketaatan, perpaduan dan sebagainya. Okey. Dan kedudukan utama yang di-Pertuan Agong adalah ketua utama negara dan akan diiringi oleh Raja Permaisuri Agong. Itu kedudukan utama. Okey, kedudukan utama dan kedudukan yang di-Pertuan Agong. Soalan ni ada keluar. Okey, tentang kedudukan yang di-Pertuan Agong ini. Okey. Dan kita nak lihat iaitu berkaitan dengan satu lagi iaitu berkaitan dengan yang ini iaitu bidang kuasa yang di-Pertuan Agong. Baik. Okey, untuk bidang kuasa kita tahu ada 3, perundangan, eksekutif dan juga kehakiman. Baik, kalau eksekutif maknanya adalah yang di-Pertuan Agong bertindak mengikut nasihat Jemaah Menteri. So kuasa eksekutif Agong iaitu apa? Melantik Perdana Menteri dan Jemaah Menteri. Kemudian melantik jawatan-jawatan penting seperti Peguam Negara, Panglima Angkatan Tentera dan Ketua Audit Negara. Begitu juga dengan ketenteraan.
Okey, yang di-Pertuan Agong ialah pemerintah tertinggi seluruh angkatan tentera Malaysia yang ini. Baik. Dan okey, untuk kuasa perundangan, ingat undang-undang dibuat di mana? Undang-undang dibuat di Parlimen. Jadi bermakna kuasa perundangan ini bermaksud yang di-Pertuan Agong akan memperkenankan sesuatu rang undang-undang melalui proses yang dijalankan di Parlimen. Sebab itu yang di-Pertuan Agong kalau kita lihat berkuasa untuk apa? Untuk memanggil Parlimen untuk bersidang. Persidangan Parlimen. Juga berkuasa untuk memberhentikan atau membubarkan Parlimen. Itu yang kedua. Yang seterusnya iaitu dari sudut agama. Yang di-Pertuan Agong merupakan ketua agama Islam di negeri baginda sendiri dan di negeri-negeri yang tiada sultan atau tiada raja. So baginda ada kuasa perundangan dalam bidang agama. Okey, dan juga baginda juga ada kuasa dalam bidang hak, okey, dan juga keistimewaan orang Melayu. Dan juga baginda juga bertanggungjawab melindungi kepentingan hak kaum lain. Serta yang terakhir kuasa perundangan iaitu yang di-Pertuan Agong, okey, ada hak untuk mengisytiharkan darurat. Iaitu membuat pengisytiharan darurat. So ini antara kita kata bidang kuasa yang di-Pertuan Agong dalam kuasa eksekutif, dalam kuasa perundangan atau dalam kuasa kehakiman. Kalau dalam kehakiman bermakna yang di-Pertuan Agong akan melantik hakim-hakim Mahkamah Atasan atas nasihat Perdana Menteri. So ini adalah bidang-bidang kuasa. Kadang-kadang kuasa eksekutif ini dipanggil apa tahu? Badan eksekutif. Kuasa perundangan dipanggil badan perundangan. Kadang-kadang kuasa kehakiman ini dipanggil badan kehakiman. Ianya merujuk kepada benda yang sama. Dia tak merujuk pada benda lain. Dia merujuk kepada benda yang sama. Okey. So, ini antara subtopik yang kerap keluar dalam trial baru-baru ini. Dan kalau kita lihat trial ini menjadi kita punya kayu ukur tentang apakah yang akan keluar dalam kertas sejarah kertas 2. Sebab itu kita banyak rujuk kepada kertas 2 itu. Okey. Boleh faham tak? Okey. Okey, mungkin kamu boleh faham. Tetapi bolehkah kamu menjawab soalan-soalan itu? Okey, macam pelik je. Boleh ke korang menjawab soalan-soalan itu? Okey, baik. Okey, so kalau kita lihat, sudah. 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 Kejap. Okey, aduhai. Okey. Sekejap, cikgu pause dulu. Okey, soalan ini soalan struktur bab 3 sejarah tingkatan 5. Okey, soalan ini. Nyatakan kedudukan yang di-Pertuan Agong berdasarkan Perlembagaan Persekutuan. 3 markah. So, cikgu tahu kamu tadi dah dapat poin-poin berkaitan dengan menjawab soalan ini. So, cikgu nak kamu bina ayat jawapan. Boleh tak? Okey, bina ayat jawapan daripada soalan ini. Cuba buat. Nak tengok macam mana korang ni boleh buat ke tak boleh buat. Okey. Sudah lah, Man. Okey. Okey, satu lagi ni. Okey. Cuba jawab. Okey, dah siap nanti boleh submit. Okey, cuba jawab kepada Mahdi dan juga siapa lagi? Okey, Anis . Okey. Kita nak tengok. Okey. Kepada para pelajar yang baru masuk seperti Mahdi, Anis, okey, sila klik pada link yang cikgu berikan ini. Okey. Okey. Untuk apa? Untuk kamu jawab dulu soalan-soalan tu. Boleh Okay, so
Okey. Bina ayat, bina ayat. Alright. So ada yang dah. Okey, 3 orang dah hantar. Okey, bagus. Okey, 5 orang dah bagus. Okey, kita lihat siapa yang dah hantar. Alia Najihah. Alia Najihah. Alia. Alia, janganlah ayat macam ni, Alia. Aduh, yai. Okey. Ayat penuh Allah berdasarkan dengan persekutuan adalah sebagai ketua tuan mereka. Seterusnya bagi dia tidak berkaitan apa-apa juga pun di dalam mana-mana mahkamah pelantik sebagai Raja Permaisuri Agung. Yes, ini 1, 2, 3. Iaitu daripada Afiq. Ya, Afiq Iman. Ingat, okay, jawab macam ni jangan jawab poin saja atau jawab pendek-pendek, tak mau. Okey, jawab ayat yang penuh ya. Okey. Okey, pesanan penaja ni. Dini Azira. Yang pertama yang penanggung. Okey. Baik. Dini Hazira, kedudukan yang di Pertuan Agong, bukannya kedudukan utama dalam negara. Kedudukan bukan ini. Iaitu kedudukannya di Pertuan Agong sebagai apa? Ketua Utama Negara. Dini. Hailah Dini. Hailah nyawa. Okey. Aidan Androff. Okey, baik. Seorang ketua utama negara. Okey. Okey, itu Raja Agung juga merupakan seorang ketua negara bersama yang di-Pertuan Agong. Okey, boleh diterima untuk 3 markah. Okey. Baik, terima kasih Aidan Androff. Okey. Baik. Amira Fatini. Sekarang adalah merupakan ketua utama negara kecuali Mahkamah Atasan. So ini 2 markah sahaja. Kedua markah sahaja oleh Amira Fatini. Ingat, bila soalan nak 3, bagi 3 markah. Baik, Danush. Menjadi ketua utama negara. Merupakan suami kepada Raja Permaisuri. Boleh. Boleh jugalah tu. Dah tak ada idea dah tu. Baik. Bagus Danush. Baik. Seterusnya, siapa ni? Hatijah. Seterusnya
Jadi punca kedaulatan, perpaduan kebesaran dan kemuliaan negara. So ini adalah membawa kepada 2 markah sahaja. Okey, 2 markah sahaja di ni pula Hadijah. Okey, 2 markah sahaja. Berikan lebih lagi, tak cukup ni. Tak cukup. Bukan salah tapi tak cukup. Okey, Faiz Nazran. Okey, bukan Ketua Utama Negara. Okey, hanya terlibat dalam mahkamah khas. Okey. So, okey, boleh dapat 3 markah. Okey. Walaupun poin dia agak berbeza. Okey, siapa ni? Anik Amsyar. Okey, Anik Amsyar. Okey, dari Ketua mana? Ke mahkamah kecuali. Okey, baik, bagus. Kalau salah minta maaf. Okey, di dalam pemerintahan. Boleh, boleh. Okey. Kalau saya kaitkan dengan perkara 32 boleh ke? Boleh. Boleh. Perkara 32 boleh. Okey. Okey, Mariam. Aduh. Mariam, kan cikgu dah bagi tahu kat situ. Kat sini pun boleh dapat jawapan dia sebagai Ketua Utama Negara. Kat sini. Okey. Boleh jangan mengalah, jangan mengalah. Boleh cuba, boleh, boleh, boleh. Okey, Ketua Utama Negara menjadi punca kedaulatan. Okey, ini baru 2 markah. Okey, baru 2 markah ya. Okey, so Aina 2 markah. Caps lock off. Okey, baik, tak apa. Okey, Izjad, Ketua Utama Negara. Ketua Utama. Okey, bagus. Okey, yang ditemukan di bawah bahagian ke. Alright. Bolehlah tu. Bolehlah tu. Izjad, bagus Jad. Okey, teruskan usaha Jad. Okey. Syasha. Okey. Ketua Utama Negara. Cuba kita apa? Ini Syasha baru 2 markah. Okey. Tak nak 2, nak 3. Okey, kita dalam markah ni kita nak tamak. Biar tamak. Berikan lagi. Okey. So beri je lagi. Okey, Mahathir. Okey, yang ini baru 1 markah, Mahathir. Okey, berikan. Soalan ni 3 markah. So beri 3. Beri 3. Okey, baik Syasha. Okey, Mahathir. Kena gajin sikit, gajin sikit. Kan, gajin sikit. Arif Zikri. Okey, Ketua Utama Negara. Kecuali suatu mahkamah khas. Ini baru 2 markah, Arif Zikri. Tak cukup. Dia nak bagi 3. So, dia nak bagi 3 markah. So, bagi 3. Jangan bagi 2. Kan. Jangan kedekut sangat. Korang ni. Baik. Syikin. Ketua Utama Negara. Okey. Sekejap. Penuh lebih utama daripada segala orang lain. Okey. 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 Kecuali mahkamah khas. Okey, bolehlah 3 markah. Okey. Okey, itu okey. Ashikin, bagus Ashikin. Okey, Nur Hafizah Rauda. Okey. Ketua Utama Negara diiringi oleh permaisuri yang diketahui merupakan punca kedaulatan. Okey. Okey. So 2 saja sebab yang diiringi oleh permaisuri. Permaisuri itu kamu tak berikan gelaran. Apa gelaran dia? Permaisuri sebagai apa? Raja Permaisuri Agong. Berikan gelaran dia. Okey. Baik. Akil Razin. Okey. Yang bersama adalah Ketua Utama. Salah ke cikgu? Bukan salah tapi tak cukup. Tak cukup. Ketua Utama Negara tidak boleh kenakan apa kecuali. Okey, 2 markah. Tak cukup. Tak cukup. Beri lagi, beri lagi. Nick Irfan. Dari keutamaan daripada segala orang dalam prosedur persekutuan. Okey, kecuali dalam mahkamah khas itu bukan. Okey. Okey, 3. Okey, baik, boleh. 3 markah. Nick, bagus Nick. Okey, Ashraf Al-Hakim. Ketua Utama Negara.
akan digelar sebagai Raja Permaisuri Agong. Okey, bagus Ashraf. Okey, bagus Ashraf Hakim. Ain Kristina tidak boleh kenakan apa-apa juga prosiding Ketua Negara. Ketua Negara bersama dengan Raja Permaisuri Agong. Okey, baik. Bolehlah untuk 3 markah kat situ. Okey, Ain Nabila. Begitu juga Amir Mukri. Ketua Negara YDPA tidak dikenakan apa-apa. Itu sebagai Raja Permaisuri Agong. Okey, 3 markah. Namun dalam peperiksaan sebenar jangan guna YDPA jangan guna short form. Okey, jangan guna short form ya. Okey, menjadi punca kedaulatan. Ini 2 markah. Okey, 2 markah ya Alia. 2 markah tu. Kena beri lagi 1, 3 markah. Okey, Sri Ketua Negara, DPA lah Ketua Negara serta berkuasa untuk melantik Perdana Menteri. Okey, berkuasa untuk membubar Parlimen. Okey, ini 1. Kerana apa? Soalan tanya tentang kedudukan. Kalau melantik Perdana Menteri, berkuasa membubar Parlimen, itu bidang kuasa. So, poin-poin itu tidak menjawab soalan. Hati-hati Sri. Okey. Bukan. Okey, kedudukan tu maknanya Yang di-Pertuan Agong sebagai Ketua Utama Negara, Yang di-Pertuan Agong menjadi punca kedaulatan, Yang di-Pertuan Agong juga okey, tidak boleh dikenakan apa-apa proceeding di mahkamah. So itu kedudukan. The status, the apa yang kata sebagai the level of Yang di-Pertuan Agong tu. So kalau kamu mentionkan berkuasa untuk melantik Perdana Menteri apa semua, that is bidang kuasa dia. So itu bukan jawapannya. Okay. So kena tahu. Okay. Ketua Utama Negara, punca kedaulatan. Okay, baik, bagus. Ini memang Wahidah Rina dapat 3 markah kat sini. Berapa markah tadi? 1, Sri. Untuk kamu 1 je dapat. Sebab 1 je fakta yang telah yang tepat untuk kamu jawab. Okey. Ketua Utama Negara bagi Persekutuan. Okey, Prosedur Mahkamah. Okey, baik, bagus. 3 markah kat sini untuk Nazira. Okey, Nazira Syafiah, bagus. Dan juga untuk Daniel. Okey, untuk Daniel Ketua Negara. Mana Ketua Utama? Kecuali Mahkamah Khas. Ini dalam okey. Digelar. Okey, baik. So kita boleh berikan 3 markah kat sini. Okey. Dan juga kita Danish Fitri. Kerajaan perlu kuasa budi bicara mengikut peraturan demokrasi parlimen. Kedudukan yang di Danish Fitri. Danish Fitri. Ini kita belajar bukan nak memburukkan apa-apa. Baik, guys. This is kalau kamu lihat seperti jawapan ini, kedudukan Yang Pertuan Agong berdasarkan Perlembagaan Persekutuan ialah kerajaan perlu bertindak atas nasihat Jemaah Menteri, seterusnya mempunyai bidang kuasa budi bicara apa semua kan. Akhir sekali Majlis Raja-Raja diadakan mengenai keistimewaan dan sebagainya. Berapa kamu dapat? Kosong. Tahu kenapa kosong? Kerana tidak menjawab soalan. Tak. This is cikgu nak tunjukkan. Thanks Danish kerana memberikan satu kita kata pelajaran kepada kami semua. Iaitu kita tahu bahawa this is the contoh di mana kadang-kadang kita buat jawapan tapi kenapa dapat kosong sebab tidak menjawab kehendak soalan. You see, walaupun kita kata betul apa? Memang betul Kerajaan Pertuan Agong berdasarkan Perlembagaan Persekutuan, kerajaan perlu bertindak atas nasihat Jemaah Menteri, memang betul. Tapi itu bukan kedudukan, itu bidang kuasa. That's why, kena tahu betul-betul. Jadi minta maaf, ini memang kosong lah. Sebab itu jawab soalan. Jawab soalan, kehendak soalan. Jadi kita tak nak kata apa kamu hentam kromo sebenarnya. Saya tak faham itu sebenarnya.
Okey, ketua utama negara macam ni. Kedudukan tertakluk pada Perlembagaan Persekutuan, tidak dikenakan apa-apa prosiding. Okey, 2 markah sahaja. Okey, untuk Alia Najwa kerana okey, kedudukan, kuasa dan tugas yang di-Pertuan Agong tertakluk pada Perlembagaan Persekutuan, itu tidak menjawab soalan kedudukan. You see, nampak tak? Cikgu cuba beri, sangat-sangat tegas kat sini sebab apa tahu? Cikgu tak nak korang, okey, dibagi soalan lain, kamu jawab lain. Tak nak. Okey. Pemerintah Ketua Utama Tertinggi Negara memiliki kuasa mengampun, menangguhkan hukuman, digelar sebagai Raja Bersuri Agong dan okey, tidak beraja diletakkan di bawah bidang kuasa kedudukan yang di-Pertuan Agong. Baik, berapa markah kat sini? Okey, 1 dan 2, 2 markah je. 2 markah je. Tahu sebab apa 2 markah? Okey, Diva, tahu sebab apa 2 markah? Sebab okey, kalau kita tengok sini, ini 1 markah. Ketua Utama Tertinggi. Okey, betul. Yang ini memiliki kuasa mengampun, menangguhkan, itu bukan kedudukan, itu bidang kuasa. Sebab itu tak ada point. Isteri yang di-Pertuan Agong digelar sebagai Raja Persuri Agong. Okey. Okey, serta negeri yang tidak beraja diletakkan di bawah bidang kuasa. Itu dah bidang kuasa. Sebab itu dapat 2 je. You see? Kena tahu kehendak soalan. Alright? Okay. Baik. So, Ketua Negara dia beri keutamaan daripada orang lain. Ini 2 markah sahaja. 2 markah sahaja. Itu pun tak cukup. Okay, 2 markah sahaja. Aiman, Mahathir, punca kedaulatan sebagai Ketua Utama Negara yang ini 2 markah juga. 2 markah juga. Ayat penuh mana Mahathir? Buat ayat penuh. Kedudukan yang di-Pertuan Agong berdasarkan Perlembagaan Persekutuan adalah itu. Okay. To fix it more. Yes. Okay, Ketua Utama Negara tidak boleh kirakan apa. Okay, yes, betul. Okay, 3 markah kat sini. Okay, kepada Sarah Afrina. Baik, bagus. Okay. Dan juga Alia Syamimi. Okay, Ketua Utama Negara. Okay, baik. 2 markah. Okay, kerana 2 poin saja yang kamu berikan. Ingat jangan kita abaikan 1 markah pun. Jangan diabaikan. Okay. Okay, jadi punca. Okay, baik. Suhati Jardina sini dapat 3 markah. Okay, baik. So di sini kita dapat kesan bahawa banyak pelajar sebenarnya yang masih lagi yang itu kita kata sebagai masih lagi gagal untuk membuat ayat yang betul berdasarkan peruntukan soalan, peruntukan markah. Macam mana ni? Maknanya lepas ni cikgu kena berikan korang banyak lagi latihan kertas dulu lah. Okey, cikgu kena beri banyak lagi kertas latihan dua korang ni. Itu baru soalan 4 markah. Kalau soalan 8 markah tak tahulah apa nak jadi sebenarnya. Boleh bukan cikgu nak dera, bukan cikgu nak denda tapi cikgu nak bantu korang. Janganlah korang anggap cikgu nak menyeksa korang ni, tak lah kan. Kadang-kadang korang ni tak hantar pun cikgu tak bising pun. Cuba cikgu berpesan hantarlah. Siap cakap hantarlah dah tahan tu. Okey, baik. Okey. Sudahlah kan. Okey, baik. So kita pergi kepada bab yang keempat. Okey, ingat bab yang ketiga kebanyakannya masuk pada yang di-Pertuan Agong. Nada baik je. Okey. Baik. Seterusnya, bab yang keempat, apakah yang banyak keluar pada trial baru-baru ini? Okey, bab yang keempat yang banyak keluar adalah daripada latar belakang sistem persekutuan negara kita dan juga kuasa kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Okey, so bab 4. Ingat lagi tak tentang sistem persekutuan? Senang je kan. Kalau nak tengok, jom kita tengok tentang kuasa persekutuan, iaitu yang ini. Ingat Okey, sistem persekutuan yang ini, iaitu bermula dengan pembentukan sistem persekutuan, kuasa kerajaan persekutuan dan kuasa kerajaan negeri, kerjasama kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri, serta faktor yang mengukuhkan sistem persekutuan. So,
Kalau kita lihat di sini, okey, kalau katakan latar belakang pembentukan sistem persekutuan, okey, iaitu yang ini. Bermula dengan apa? Okey, kalau anda lihat, bermula dengan persekutuan ni bermula dengan Konfederasi Negeri Sembilan. Sebab Negeri Sembilan lah sebenarnya negeri yang pertama berbentuk persekutuan. Okey, kamu tahu kan kenapa Negeri Sembilan dipanggil Negeri Sembilan? Kenapa dipanggil Negeri Sembilan? Kenapa? Ah, kenapa dipanggil Negeri Sembilan? Sebab ada, ya Anik Amsyar, iaitu ada 9 daerah. Dan pada zaman itu, daerah-daerah itu, 9 daerah itu, dia tak panggil daerah. Dia panggil negeri. So, dia ada macam apa? Negeri Rembau, Negeri Seri Menanti, Negeri Kuala Pilah. So, dipanggil negeri. So, digabungkan ke 9-9 itu, sebab itu dipanggil Negeri Sembilan. Dan itulah dia konfederasi ataupun persekutuan yang pertama wujud di tanah Melayu. Itulah dia sebenarnya. So selepas itu barulah okey persekutuan negeri-negeri Melayu bersekutu. Anda tahu kan negeri-negeri Melayu bersekutu ada 4. Okey, iaitu Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang. So keempat-empat itu digabungkan jadi negeri-negeri Melayu bersekutu. Bersekutu maknanya apa? Persekutuan. Kemudian barulah pada 1927, kalau kita lihat barulah ada Majlis Mesyuarat Persekutuan, dan kemudian 1946. Ini adalah Malayan Union. Kalau kami ingat 1946 Malayan Union itu juga adalah persekutuan, iaitu Kesatuan Malaya. Kemudian 1948 Persekutuan Tanah Melayu, dan juga 1957 barulah Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka. Ni siapa nak ambil, nak screenshot ke kan? Silakan. Siapa nak screenshot boleh ambil ni. Sebab apa? Sebab apa boleh ambil? Sebab kamu takkan dapat benda ni di mana-mana kerana this is my notes. Ini nota cikgu. Okay. Ini nota cikgu. So siapa nak ambil boleh ambil. Okay. Siap offer lagi tak tahan kau. Okay. Okay. Dan ada satu lagi. Okay. Iaitu dan satu lagi iaitu Persekutuan Malaysia pada tahun 1963. So ini menjawab soalan latar belakang pembentukan sistem persekutuan. Latar belakang. Okey. Sekejap. Tengah confuse screenshot apa? Boleh. Boleh kamu buat sikirin shot pun boleh. Sikirin shot pun boleh. Don't worry. Sikirin je. Sikirin je. Sikirin. Okey, baik. Okey. Baik. Dah screenshot dah? Udah Sonya Pio ni. Risau. Okey. Baik. Baik. Udah. Alright. Dah siap lah tu. Okey, baik. Sekarang baru kita lihat tentang pembahagian kuasa kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Inilah dia. Okey. Pembahagian kuasa kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri di mana okey, kalau kamu lihat betul-betul tentang kuasa kerajaan negeri dan juga kuasa kerajaan persekutuan, kuasa kerajaan persekutuan lebih kepada yang umum, yang besar-besar seperti hal ehwal luar negeri, pertahanan, keselamatan dalam negeri, pentadbiran keadilan. Tidak. Konfederasi Negeri Sembilan tu sebenarnya tahun 1895. So itu persekutuan yang mula-mula dulu dibuat. But then, selepas itu 1896, okey, Konfederasi Negeri Sembilan itu digabungkan pula dengan Selangor, Perak dan juga Pahang menjadi negeri-negeri Melayu bersekutu. Itu that's another persekutuan. Yes. Yeah, betul. Okey, baik. So, bidang kuasa kerajaan negeri pula seperti undang-undang Islam, tanah, pertanian dan perhutanan, kerajaan tempatan dan hari kelepasan negeri. Hari kelepasan negeri ni maknanya hari cuti bagi negeri tersebut. Okey, dan kuasa kerajaan tempatan pula, okey, iaitu segala yang berkaitan dengan
tempatan seperti keluarkan lesen dan juga kawalan penjaja, peniaga, membangunkan perumahan awam, sediakan kemudahan sukan kebudayaan, menyediakan pasukan bantuan dan penyelamat, menyediakan perkhidmatan kecemasan, kemudahan awam, menyelenggara jalan raya, segara sistem saliran dan sebagainya. So ini bidang kuasa kerajaan, kerajaan persekutuan, kerajaan negeri serta juga kerajaan tempatan. Dan ada juga, dah screenshot Dah screenshot? Udah. Udah screenshot belum? Udah Okey, baik. Okey, baik. Dan satu lagi yang kita nak tengok iaitu tentang senarai bersama. Ini senarai bersama, okey, kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan. Yang sebelah kiri itu iaitu senarai bersama yang dibuat bersama-sama oleh kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Seperti kebajikan awam, biasiswa, perlindungan haiwan liar dan taman negara, perancangan bandar luar bandar, kebudayaan dan sukan serta perumahan. Itu senarai bersama. Maksudnya senarai yang dibuat bersama-sama oleh kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Tetapi untuk di Sabah Sarawak dia ada peruntukan tambahan. Okey, sebab kita tahu Sabah dengan Sarawak dia masuk lambat. Okey, dia masuk semasa tahun 1963. Jadi di senarai negeri itu adanya senarai negeri iaitu undang-undang dan adat negeri, mahkamah adat negeri, kereta api di Sabah, itu semua bidang kuasa kerajaan negeri. Tak kira lah Sabah ataupun Sarawak. Tetapi kalau senarai bersama kerajaan Sabah dan Sarawak bersama dengan kerajaan persekutuan iaitu tentang undang-undang diri berhubung dengan perkahwinan, perceraian, penjagaan anak, nafkah dan sebagainya, penyelidikan pertanian dan perhutanan, serta juga pilihan raya bagi Dewan Negeri. So inilah kata apa subtopik yang kita kata kerap keluar dalam bab yang keempat iaitu sistem persekutuan. Sudah ambil screenshot? Sudah screenshot kalau sudah screenshot, cikgu boleh kita proceed kepada bentuk-bentuk soalan dia. Sudah okey, baik, bagus Alia. Okey. Baik, Sukirin, Skurin, screenshotted. Ikut kau lah mana-mana. Okey, ikut kau lah mana-mana. Baik. Bagaimana bentuk soalan dia, cikgu? Bentuk soalan daripada bab yang keempat. Okey, bentuk soalan dia, cikgu akan bawakan kamu kepada bentuk-bentuk soalan daripada bab 4 berkaitan dengan sistem kerajaan persekutuan ini. Baik, iaitu mana dia? Okey, ini dia. Okey. Baik, ini dia iaitu kalau kita lihat iaitu yang ini. Okey. Baik. Ini soalan daripada Penang. Soalan daripada Penang, dia tanya tentang apa tahu? Okey, jelaskan konsep sistem persekutuan di negara kita. Jelaskan konsep. Okey, apa itu konsep sistem persekutuan? Ingat konsep sistem persekutuan iaitu penyatuan beberapa buah negeri. Membentuk sebuah negara yang bersekutu. Kemudian kamu boleh huraikan lagi dengan pada 1963 gabungkan 11 negeri tanah Melayu, Singapura, Sabah dan Sarawak, dan dinamakan sebagai Malaysia 2. Kemudian wujudnya kerajaan persekutuan, iaitu kerajaan pusat dan juga kerajaan negeri 3. Dan juga ada pembahagian kuasa dalam sistem pentadbiran 4. So kalau kamu boleh ambil mana-mana 1, 2, 3, 4 ni pun sudah membawa kepada 4 markah. Sebab soalan 8A ni memang hanya perlukan peruntukan sebanyak 4 markah. Bising pula lah anjing jiran ni. Dia ingat dia seorang je ada anjing. Kan? Dia ingat dia seorang je anjing. Ingat dia seorang je ada anjing. Okey. Baik. So,
Cakaplah cikgu. Diam pun pandai. Dah cakap dah tu. Terima kasih banyak Anik. Kau cakap je tu dia diam. Okay. Ada bunyi lagi. Ah, kan? Alamak. Kan? Betul-betul lah anjing bunyi anjing. Okey, baik terusnya. Dah anjing ni memang anjing lah, binatang kan. Okey. Baik. Kita lihat seterusnya iaitu tentang peranan berikut. Okey, peranan kerajaan negeri dan juga peranan kerajaan persekutuan. Ini juga kalau katakan dia minta kedua-dua ni okey, peranan kerajaan negeri dengan kerajaan persekutuan, sila bahagikan kepada 4 markah dan 4 markah, bermakna total 8. Bahagikan 2. Contohnya macam ni kan, pentadbiran kerajaan negeri. Okey, kamu boleh bagi tahu tentang peranan dia iaitu Dewan Undangan Negeri berkuasa menggumbal undang-undang peringkat negeri. Kemudian kerajaan negeri akan diketuai oleh sultan atau yang di-Pertua Negeri. Kemudian kerajaan negeri berkuasa dalam undang-undang Islam. Boleh ambil mana-mana. Kemudian mentionkan lagi, apa lagi yang dia berkuasa? Pentadbiran tanah, okey, pertanian dan perhutanan serta kerajaan tempatan. So boleh ambil mana-mana. Ini pentadbiran kerajaan negeri. Kemudian dia tanya pula tentang pentadbiran kerajaan persekutuan. So kamu mentionkanlah parlimen berkuasa menggumbal undang-undang pada parlimen ingat parlimen yang berkuasa menggumbal undang-undang pada peringkat persekutuan. Dan kerajaan persekutuan diketuai yang di-Pertuan Agong. Kuasa kerajaan persekutuan termaktub dalam senarai persekutuan. Kuasanya meliputi skop kepentingan nasional, bukan kepentingan negeri. Jadi apakah contoh bidang dia? Iaitu hal ehwal luar negeri, pertahanan, keselamatan dalam negeri dan sebagainya. Cukup untuk 4 markah. So cikgu rasa kalau bab point ni, cikgu rasa korang boleh jawab. Okey, poin-poin tu, fakta-fakta ni korang boleh ingat. Cuma kadang-kadang masalah korang ni adalah bagaimana kamu menjawab. Itu menjadi kebimbangan cikgu. Sebab kadang-kadang diberi 8 markah tapi korang ni jawab macam asal ada je. Minta maaf cakaplah kan. Tapi kadang-kadang korang punya jawapan tu asal ada je. Asal ada jawapan, asal jawab jadilah. Kan? Janganlah gitu. Kan? Janganlah gitu. Kalau boleh berikanlah jawapan tu dalam bentuk yang sempurna. Dalam bentuk yang sempurna. Janganlah asal ada je. Korang ni pun satu. Kan? Nak dapat markah. Tapi berikanlah yang terbaik. Kan? Okey. Baik. Kalau begitu cikgu nak try sekali lagi boleh tak? Okey, iaitu cikgu nak try untuk korang jawab soalan ni. Satu soalan je pun. Satu soalan je. Okey, dan kamu boleh klik pada link tu dalam Zoom chat tu. Cuba kamu jawab soalan ini. Okey, dan kamu akan bila klik soalan link itu, kamu akan dibawa kepada soalan ini. Iaitu jelaskan konsep sistem persekutuan di negara kita. And the best part is skema jawapan tu dah ada. Skema jawapan dah ada Tinggal kamu bina ayat yang sempurna berdasarkan peruntukan markah. Cuba buat. Berdasarkan peruntukan markah. Macam mana korang bina ayat? Cuba buat sekarang. Okey. Terutama sekali kepada siapa ni? Anis. Okey, kepada Anis. Anis, please cuba buat Anis. Okey. Anis, cikgu nak tengok Anis punya. Kemudian cikgu nak tengok Aliza punya. Okey, begitu juga cikgu nak tengok kepada siapa punya? Batrisha, cikgu nak Batrisha punya. Okey. Dan juga cikgu nak tengok kepada Made. Made, please Made. Teja Jing. Teja Jing boleh tak untuk jawab soal ni? Wahida Danila, tolong please. Okey, boleh jawab Buatlah juga ni. Tapi yang cikgu mentionkan tadi, sebabnya yang tadi tu dia tak hantar. Kau ni kan. Air lemah. Ampun.
Sekejap, eh. Okey. Saya baik aku hantar. Hantar. Sarah, cuba buat sekali lagi, Syah. Sarah? Cuba ini. Tapi tak nak jawapan macam tadi, eh. Tak nak jawapan macam tadi. Okey, tak nak jawapan macam tadi. Siapa pula? Ya. Okey. Hmm. Mak Adi, buat sekarang. Oh. Okey. Cikgu dengan wife cikgu kan, dengar saja anak-anak kami tiba-tiba positif COVID ke kan. Tahu tak kita jawab apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, betul, memang betul. Kami akan jawab. But why? Sebab, okay, kenapa ya? Ya, Sarah buat je. Okey, kenapa ya? Kerana harus diingat bahawa nikmat kita bersyukur. Dugaan kita bersyukur. Nampak tak? Kalau bahagia, kita bersyukur. Menderita, kita bersyukur. So, kalau bersyukur, kita cakap apa? Alhamdulillah. Nampak? So, this is mindset yang korang perlu ada. Supaya kita serah semuanya kepada Allah. Mesti ada hikmah dia. Semoga sihat cikgu, anak cikgu. InsyaAllah. Anak cikgu yang perempuan tu cikgu Semoga sihat cikgu. yang lelaki sihat juga tapi yang perempuan tu cikgu. Kan? Tak tahu kan. One day panggil anak umar cikgu panggil saya abang. Saya tak tahu cikgu. Tangan aku ni ringan je nak menyinggah. Hey. Okey. Buat ni. Okey, baik. Risau aku. Tapi saya doakan anak perempuan cikgu. Usahakan dulu Sarah. Usahakan dulu. Okey, usaha dulu. Ya. Saya doakan anak perempuan cikgu sihat. InsyaAllah. Hari nanti dia akan jadi jodoh saya. Okey. Risau. Langkah mic saya dulu. Jodoh saya tu. Tolong. Sudah. Sudah jahanam. Okey, baik, kita lihat. So, okey, baik. Siapa ni? Okey, kita lihat Afiq Iman. Okey. Perkara yang kandungan Senayan Persekutuan Luar Negeri. Selamatan Negara, Satu Keuangan sampai tu. Aduh, ya, kau ni kan. Afiq Iman. Okey. Afiq Iman. Cikgu dah bagi dah di situ, iaitu cikgu dah bagi skema markah kat situ, Afiq Iman. Yang kau bagi jawapan lain kenapa? Halah, pandainya lah manusia ni. Alhamdulillah pandai dapat student macam ni. Cikgu dah bagi dah skema tu, pandai. Kan? Yang kau pergi bagi lain kenapa? Ya Allah, pandai ni kau ni, Afiq Iman. Alhamdulillah, bersyukur dapat pelajar macam ni. Alhamdulillah. Kan? Sila buat balik. Kau ni kan. Sila buat balik. Afiq Iman ni kan. Aku dah bagi betis, nak bunuh betis. Abang peribahasa tu kan. Okey, Dini Hazirah. Okey, penjajah robot.
Okey, 1, 2, okey, 3, 4. Ni seorang lagi. Siapa ni? Ni seorang lagi. Aku nak bebel jap. Dini Hazira. Kan? Dini Hazira. Wahai Dini Hazira, aku sayang. Yang ini skema markah ni untuk kesemuanya. Kan dia nak bagi 4 markah, kau buat je 4. Ambil 4. Yang kau ambil semua kenapa? Alah lurusnya kau ni. Kan? Alah, Seronoknya. saya backup je cikgu, Oh, backup. okey. Okey. Bersyukur cikgu dapat belajar macam ni. Bersyukur. Hai. Kita kena Amin. Saya advance cikgu. Okey, baik. Kan? Ya Allah, ya Tuhan tu. Kenapalah tak temukan pelajar-pelajar aku lebih awal lah, kan? Supaya lebih kupiat-piat semua ni. Okey, baik. Seterusnya. Okey, baik. Okey, kita lihat. Okey, 1. Okey, 2, 3. Okey, bagi kuasa sistem pentadbiran. Okey, baik, bagus. Macam-macam student, Masya Allah, kan? Kalau jumpa, nasib baik tak buat kelas fizikal. Kalau buat kelas fizikal, urut dada aku. Kan? Minta nyawa, minta nyawa. Okey, baik. Kalau sudi bisa. Okey, jangan cerita. Okey, penyatuan luar negeri. Okey, 1, 2, okey, 3 dan juga 4. Okey, baik, betul. Okey, auto siapkan tulis lah kat bawah. Okey. Baik Atijah, bagus Atijah. 4 markah kat situ. Kami nak surprisekan cikgu. Amboi. Baik. Amira Fatini. Okey. 1. Kerajaan Persekutuan diketuai oleh Yang di-Tuan Agong. Bahagian dalam sistem pentadbiran. Untuk melicinkan pentadbiran negara. Okey, bagus. Amira Fatini, bagus. 4 markah 4. Faiz. 1, 2, 3 dan juga 4. Okey, bagus Faiz. 4. Don't worry. Kan? Cikgu ni memanglah kan mulut dia bebel kan. Tapi tak ada markah korang pun. Kan? Baik. Okey, buat negeri 1, 2, okey, Malaysia, okey, wujudnya kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Okey, baik, bagus. Okey, Ashikin. Semakin maju Ashikin nampaknya. Okey, bagus Ashikin, teruskan usaha. Okey. Dan Izjad. Okey. Penggabungan 11 buah negeri. Okey, 1, 2, okey, 3 dan juga 4. Okey. Dalam pentadbiran, bagus. Okey, 4 markah. Aduh, ya kau ni kan. Aku tak larat lah dengan kau orang ni kan. Okey, baik. Batrisha. Okey, 1, 2, okey. Okey, wujudnya kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri, bagus. 4. Alhamdulillah, sejuk perut ibu mengandung. Ya. Sejuk perut ibu mengandung. Baik. Baik, so di sini kita dapat 4 markah. Okey, baik. Bagus. Kepada siapa ni? Iaitu kepada Batrisha. Bagus Batrisha. Okey, yang lain-lain. Ain Kristina. Okey, 1, 2 gabungan 11 buah negeri. Okey, persekutuan dan kerajaan negeri serta adanya kuasa kerajaan persekutuan ini ketuai oleh Yang di-Tuan Agong. Baik, bagus. Macam tu lah kan. Nak bagi 4. Okey, baik. Nasib baiklah yang bagi 8 tadi tu kan ketua darjah. Kan. Kalau ketua ketua pengawas ke apa ke mampu rembat juga nanti. Baik. Ni siapa ni? Mahathir. Kan? Allah kau ni kan. Daripada tadi. Cikgu dah bagilah jawapan tu. Kau tinggal bina ayat je macam tu. Pun kau nak bagi juga satu ni. Kau nak memang nak satu markah je. Kan? Cikgu dah bagi dah kat situ. Kalau macam ni gaya, kau minta jawapan daripada pemeriksa pun memang kau tak dapat markah penuh. Kau ni kenapa bang? Kan? Okey. Dah bagi betis kau nak bulu betis. Orang kalau dah bagi betis nak apa? Orang bagi betis kau nak bulu betis. Apa dia kau ni? Kan? Buat penuh-penuh. Kau ni kan. Hey. Baik. Baik. Tulang ada tak cikgu? Tulang besar juga. Kan? Ini dah bagi betis.
Kenapa? Bulu betis pasal bulu tu kecil. Dah bagi besar nak kecil pula. Hai kau ni kan. Okey. Okey, 1, 2, 3 dan juga 4. Baik, bagus. Lah macam tu pula. Itulah. Biasanya orang dah bagi besar ni nak lagi besar kan. Ini dah bagi besar ni nak lagi kecil pula. Kan pelik tu. Okey. So sila. Sila buat. Okey, gabungan sebuah negeri 2. Okey. Ketua Yulian Ketua Agung. Ingat sejarah ni dia senang. Dia sebenarnya kamu tak perlu create ayat-ayat karangan, okey, pendahuluan lah, kemudian fakta pertama lah, kemudian huraian, kemudian juga contoh tuntasnya, okey, kata penguat lah, tak payah. Bagi point je, ayat pun pendek-pendek, dapat markah. Itu pun susah ke? Esei 10 markah pun buatlah 10 ayat. Apa susah? 10 markah 10 ayat. Bukan 10 markah tu 10 perenggan. 10 ayat. Kau buat ayat surat cerita pun lagi panjang. Kan? Kan Diva kan? Macam cakap dah tahu dah. Okey. Penyatuan beberapa buah negeri. Okey. 11 buah negeri wujudnya kerajaan persekutuan. Kan. Ni siapa pula ni? Okey. Yang jawapan bawah sekali tu apa hal tu? Yang apa hal tu? Kau ingat dapat extra markah? Kan? Siapa? Adik Amsyah. Aku tolak juga markah kau sekarang. Kan? Itu strategi cikgu. Mana tahu markah tambahan. Tak ada. Markah penompat dapat 6. Mana tahu. Tak ada. Kau ingat pemeriksa tu nak bagi markah extra kat kau? Memang tak lah. Okey. Baik. 1, 2. Okey. Okey, wujudnya kerajaan persekutuan. So 4 markah kat sini. Okey. Kan? Hack markah je lah. Boleh hack markah. Kan? Okey. Diva. Kau bibil-bibil. Ni kau punya kertas. Ketua Yulian Ketua Agung dan Kelembagaan Persekutuan digubal untuk melicitkan pentadbiran negara. Okey, 3. Bentuk sebuah negara bersekutu. Macam tu. 4 markah Diva. Macam tu. Jawab soalan. Bukannya jawab soalan berdasarkan apa yang kau suka. Kau ni kan. Kecil besar gitu ibu tengok. Okey. Baik. 1, 2, 3, 4. Okey. Pembahagian kuasa dalam sistem pentadbiran. Okey, baik, bagus. Okey. Ingat, ya betul. Okey. Okey, Danush. Okey, 1, 2, okey, 3 dan juga 4. Okey, bagus. Kan? Bagus. Hack kerajaan. Sudahlah tu Diva. Banyak sangat kau tengok cerita ni. Kaki movie, kaki DVD ni, kaki Netflix. Tak payahlah. Okey. Okey. So sudahlah tu. Kan? Berangan je. Jap. Aidan Hendroff. Okey. Okey. Baik, bagus. Okey, 1, 2, 3, 4. Okey, 4. Aidan Hendroff. SMK SU kat mana ni? Boleh bagi tahu tak SMK SU kat mana ni? Madain Manazli. Okey, Subang Utama. Okey, I see. Okey, penyatuan. Okey. Kerana okey, 1, 2, 3 dan juga 4. Bagus. Okey. Baik. Okey, Mahathir. Yang langsung beri. Okey. 2 markah. Okey, 2 markah. Okey, Mahathir. 2 markah. Kenapa ni dah bagi dah tu? Buatlah sepenuhnya dah dapat 4 markah. Ingat 1 fakta 1 markah. Nak dapat 4 markah, bagilah 4 fakta. Kan? Gitu. Apa yang susahnya? Ainun Syahira. Tak, Ainun Syahira tahu sarjana utama. Okey. Hati-hati ya, sarjana utama sekarang ni banyak kes COVID. Okey, Ainun Syahira. Okey, baik, bagus. Okey, 4 markah Ainun Syahira. Okey, Amir Mukri. Penyatuan beberapa buah negeri. Okey, kerajaan persekutuan sebetulnya adalah dan pembahagian kuasa dalam sistem pentadbiran.
Okey, baik, bagus. Amin Mukri, cuma banyak sangat typo kau ni. Okey, tulisan tu bio lah. Boleh dibaca. Okey, 1, 2, 3, 4. Kerajaan Persekutuan di-Ketua Yang Tuan Agong. Okey, 4. Okey, bagus. Okey, dan juga kita lihat siapa lagi ni? Alia. Okey, untuk sebuah negara. Okey, gabungan sebuah negeri dan Malaysia. Okey. Ketua Yang Tuan Agong. Baik, bagus. Tu konsep sistem persekutuan. Arif Zikri. Okey, okey, 3 dan juga 4. Okey, baik, bagus. Baik, so ramai yang dapat full mark, bagus. Okey, cuma cikgu bimbang, okey, cikgu lihat ramai yang menjawab masih lagi menjawab suka-suka hati ni. Okey. Baik. Daripada hari ini sampailah ke hari akan datang, antara tips yang cikgu boleh share untuk kamu iaitu pertama sekali, kalau boleh sehari jawab 20 soalan objektif. Objektif tiap-tiap hari. 20 soalan objektif. Dan yang sebaiknya ialah soalan-soalan dalam bentuk topikal. Maknanya hari ni bab 1, besok bab 2, kemudian bab 3, bab 4. Macam tu hari-hari 20 soalan. Kemudian kalau boleh kalau boleh soalan-soalan soalan-soalan struktur dan esei juga itu cuba jawab dalam sehari mungkin 1 atau 2. Cuba jawab, jangan tinggalkan. Jangan tinggalkan sebab ini je cara untuk kamu kuasai sejarah. Ini saja cara dia. Dan kalau ada yang tak faham, baru kamu rujuk kepada rakan-rakan dan juga rujuk kepada guru-guru kamu. So please guys, usaha lebih lagi. Dan kalau korang tak ada kertas-kertas soalan semua, jangan susah. Bagi tahu cikgu, korang nak set apa? Korang nak set apa? Cikgu bagi je, tinggal korang tak lalulah nak print ke apa semua kan. Korang nak set apa? Cikgu, ya Allah, hari baru-baru ni macam-macam cikgu dapat. Macam-macam cikgu dapat. Ada yang peruncingan tingkatan 4, peruncingan tingkatan 5, nota padu sejarah tingkatan 4. Kemudian juga tajuk ulang kaji fokus, teknik menjawab. Allahu Akbar, banyak gila. Share lah cikgu. Siapa ni? Baru tahu cara. Itu cara dia, Alia. Second. Sebelum ni skip je. So jangan skip-skip lagi. Kali ini buat. Dan sebenarnya cikgu tak tahu nak share yang mana satu untuk korang ni. Sebab dia banyak. Sebab dia banyak. So cikgu tak tahu yang mana. Yang mana cikgu nak sharekan dengan korang ni. Sebabnya modul sejarah pun ada, koleksi soalan pun ada, modul praktis pun ada. Demam dibuatnya kalau nak share ni. Sebagai contoh macam macam soalan daripada sini. Mungkin ada yang dah dapat takut. Berkaitan dengan soalan-soalan seperti ini. Tak payah share macam tu. Amboi. Kan? Kata bagi yang senang dulu baru yang susah. Bagi semua yang ini. Yang ini mungkin ada kot, korang ada. Yang daripada Cikgu Rosli. Modul praktis sejarah tingkatan 5 ni. Ini semua soalan objektif, kemudian juga ada soalan struktur. Soalan objektif 20 lah tu. 20 soalan. Kemudian ada soalan struktur dan juga soalan esei. Kat belakang ni. Kemudian bab 2 dan seterusnya. Kedua dan seterusnya. Dan ada tak skema markah? Ada. Skema jawapan? Ada. Sekali dengan skema jawapan. Ni kalau korang nak ni, masalahnya kalau korang nak ni, dia adalah 65 muka surat. 65 muka surat sebenarnya. Ada brand? Ada brand ke? Banyak ni. So memang banyak. Kalau korang tak ada latihan, dan bagi tahu cikgu. Saya beli buku dia cikgu, bagus. Cikgu Rosli ni memang bagus sebenarnya. Sebab dia banyak keluarkan soalan-soalan dan buku-buku dan sebagainya, memang banyak. So buatkan latihan. Kalau tak ada, baik, kalau korang tak ada latihan, just PM cikgu. WhatsApp pada cikgu, cikgu saya nak soalan lah. Yes, PM personal cikgu. Yes, ya ke Alia? Alhamdulillah kan. Alhamdulillah. Alia teruskan.
Sila teruskan. Sebab apa cikgu nak bantu korang ni? Cikgu nak bantu korang. Please. Ada yang kata, cikgu boleh tak VC sekali? Boleh, VC. Voice call cikgu. Okay, macam mana nak buat ni? Boleh, tak ada masalah. Tak tahu buat ke tak? Sarah Ruslan, cuba buat. Okay. Kemudian kalau katakan kamu tak tahu, tanya cikgu. Kan? Korang ni, aku ada kat sini, korang tak nak tanya. Korang ni. Kan? Kan bila aku tak ada kan korang sibuk tanya, cikgu kat mana? Korang ni kan. Sabar cikgu, sabar. Iman kena kuat cikgu. Iman kena kuat. Tak, ini bukan masalah sabar, masalahnya gerak. Kan? Kalau korang depan mata cikgu ni, cikgu gigit seorang-seorang. Apa masalah korang? Cikgu kat sini lah. Tanya je lah. Kan? Gini. Sabar cikgu. Iman kena kuat cikgu. Baik korang tanya sebelum aku jadi hijau. Aku jadi hijau, baju koyak-koyak sekarang. Kan? Baik korang Itu jadi Hulk ke Shrek cikgu? Dia dua tu je. Tak Hulk, dua Shrek. Dua tu je. Tak Hulk, Shrek. Tak. Mungkin yang ketiga, iaitu mak kau hijau. So, antara tiga tu. So, kita tak tahu. So, kena tanya. Okay. Yeah. Mak kau hijau tu macam lain. Okay. So sila bertanya kepada pelajar baru yang mungkin ada kat sini seperti Ashikin dan juga seperti Alia serta juga Sarah Afrina dan sebagainya. You and all star. So sila bertanya. Sila bertanya, jangan malu-malu ya. Okay, kalau malu bertanya sesat jalan. Dan apa-apa yang diperlukan seperti nota ke, latihan ke dan sebagainya, boleh. Boleh untuk minta dengan cikgu. Baik, kalau kamu kata, cikgu saya nak penerangan. Let's say kalau kamu nak penerangan, paling mudah pergi je kat YouTube channel cikgu. YouTube channel cikgu, Cikgu Rafi, dan kat situ kamu klik kepada sejarah tingkatan 5. So ada lots of video daripada bab 1 sampai bab 10. Korang dengarlah satu-satu sampai muntah. Tapi pasti kalau korang tengok video tu dan korang dengar-dengar tu, confirm korang gelak. So korang jangan dengar semasa depan mak ayah. Nanti mak ayah kau cakap kau ni bukan dia belajar. Okay, sebab sambil mengajar tu kamu tahulah kan, macam-macam kita borakkan apa semua. So boleh dengar dan tengok. Kau ni melarang. Okay, nanti dia kata kau ni melarangnya kan. Taklah mak, tengah belajar ni, tengah tengok ni. Kan? So cuba. Cikgu dah bagi video dah apa semua. So usahakan. Usahakan untuk menonton video cikgu tu. Okay. Tapi semua orang tahulah kalau kelas cikgu, video cikgu memanglah tak ada yang serius pun. Semuanya tak apa-apa. Kan? Apa nama YouTube cikgu? Cikgu Rafi. Okay guys, bila kamu type YouTube Cikgu Rafi tu, dia akan keluar dua tau. Satu Cikgu Rafi yang mengajar memasak. It's not me. Cikgu belum lagi buat channel memasak. Belum. Okay, dia satu lagi. Okay. Oh, bukan. Yang masak tu. Cikgu dia masak lah guys. Boleh Okay. So bukan yang itu ya. Bukan yang itu. So take note benda tu. Kan kau salah orang kan? Apa siapa pula cikgu dia ajar lain pula ni kan? Ajaran sesat ke apa kan? Jangan. Okay. Jadi bukan. Tak ada kena-mengena. Pastikan kamu pergi check dekat mana tahu. Pastikan ada logo yang ini. Logo Cikgu Rafi ni, okay, yang ada tu, ada gambar tu kan, yang dia pandang macam ni. Gitulah. Gitu. Gitu. Cikgu. Yeah. Nak tanya boleh? Silakan. Boleh tak kita orang nak subscribe cikgu sampai 1K? Silakan. Silakan. Baik. Silakan. Kalau korang nak share dengan kawan-kawan untuk subscribe apa semua, silakan. At least diorang boleh belajar juga daripada situ. Tak ada masalah. Bagi cikgu kan, kalau ada orang luar yang tak masuk kelas kita, nak tengok kat situ pun tak apa, it's okay. It's okay. Macam ada something je. Alia, sebenarnya dalam video tu, ada yang kadang-kadang kita menyanyi, ada yang kadang-kadang kita berborak, ada yang kadang-kadang kita bergelak beramai-ramai. Macam-macam dalam tu. Ya, betul. Dia dapat nulis YouTube. Boleh share. Kepada kawan-kawan kamu yang ambil SPM juga, boleh share dan subscribe. It's okay.
Okey. Kita Tapi kongsi. macam yang cikgu cakap macam berborak semua, menyanyi semua kan. Zikir ada zikir. Berzikir. Berzikir ada. Yang ini kan kau tak dengar tadi cikgu berzikir. Astaghfirullahalazim kau ni, apa hal kau ni kan. Ya Allah, macam mana aku dapat belajar macam ni kan. Astaghfirullahalazim. Kan Lain berzikir. macam lah zikir cikgu. Lain macam. Okey.